Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai kajian kes yang kami lakukan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Kajian ini dilakukan berdasarkan beberapa objektif, iaitu untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas. Selain itu, untuk menilai langkah-langkah intervensi awal kanak-kanak berkeperluan khas. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti teori dan pendekatannya sesuai terhadap masalah tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas terdiri daripada kanak-kanak mengalami kesukaran belajar. Selain kanak-kanak berkeperluan khas, istilah seperti kanak-kanak istimewa, kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak luar biasa sering digunakan. Kanak-kanak berkeperluan khas terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami sindrom Down, perkembangan lewat, autism, epileptik, masalah pertuturan dan masalah emosi. Kami telah menjalankan kajian terhadap seorang kanak-kanak yang mengalami sindrom Down bernama adik Muhammad Nadim Khalish bin Harudin yang berumur 6 tahun. Menurut ibunya, adik Nadim telah disahkan sebagai kanak-kanak sindrom Down sejak lahir, tetapi ketika dalam kandungan, doktor tidak dapat mengesan keadaan bayi tersebut. Selain daripada masalah sindrom Down, adik Nadim juga mengalami masalah kelewatan pertuturan atau lebih dikenali sebagai speech delay. Menurut Kamus Dewan, sindrom Down ialah kecacatan sejak lahir yang disebabkan oleh kerosakan pada kromosom yang dicirikan oleh daya berfikir yang lembap dan keadaan fizikal yang tak normal seperti kepala dan muka yang lebar, mata yang sepet, hidung yang kemek, serta tangan dan kaki yang pendek. Manakala kelewatan pertuturan merujuk kepada kelewatan dalam perkembangan atau penggunaan mekanisme yang menghasilkan pertuturan. Ucapan yang berbeza dari segi bahasa adalah proses sebenar mengeluarkan suara menggunakan organ dan struktur seperti paru-paru, pita suara, mulut, lidah, gigi dan lain-lain. Kelewatan pertuturan bahasa merujuk kepada kelewatan dalam perkembangan atau penggunaan pengetahuan bahasa. Adik Nadim bersekolah di Down Syndrome Center Lions Club Kota Baru ketika umurnya 5 tahun. Menurut ibunya, adik Nadim juga seorang yang periang dan suka bergaul dengan rakan-rakannya yang lain. Punca kecacatan kanak-kanak sindrom Down ini adalah disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom bernombor 21 yang terdapat pada seorang kanak-kanak. 3 salinan kromosom 21 yang biasanya hanya 2 salinan terdapat dalam setiap satu sel. Penyakit ini juga dikenali sebagai trisomi 21. Selain itu, kelewatan pertuturan atau speech delay boleh disebabkan oleh masalah perkembangan mulut seperti sumbing bibir, langit merekah, kecacatan frenulum atau bibir. Masalah ini merujuk kepada disfungsi saraf pada bahagian otak yang mencetuskan ucapan dan juga bahagian yang mengawal pergerakan mulut dan lidah. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurmanisha binti Mukhtar daripada kohort 27 grup 1, nombor matrik 418-10311. Okey, baiklah. Selepas Umi Najihah tadi telah menerangkan tentang pengenalan bagi kajian kes kami iaitu sindrom Down dan speech delay, masuk pula kepada bahagian saya iaitu bab 2. Di sini saya ingin menerangkan tentang teori-teori atau kajian lepas yang terdapat. Okey, teori yang saya gunakan iaitu teori ekologi Wolfram-Brenner. Okey, menurut beliau, ahli keluarga khususnya ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting. Okey, seperti yang telah diterangkan, sindrom Down ini menjejaskan keupayaan kanak-kanak untuk belajar seperti kanak-kanak yang lain, yang normal ya. Tetapi kanak-kanak khas ni dia boleh juga belajar dalam sekolah-sekolah khas supaya mereka mendapat pendidikan yang sempurna. Okey, kebanyakan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak istimewa ni kelihatan bercelaru dan keliru. Apa yang nak buat tentang kanak-kanak ni kan? Okey. Menurut teori ekologi Wolfram-Brenner,
ahli keluarga, khususnya ibu bapa, perlu memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. Ini kerana ibu bapa ni mempunyai pengaruh yang besar terhadap kanak-kanak itu. Dan juga ibu bapa perlu mengambil tahu perkembangan kanak-kanak. Okey, di dalam teori Bronfenbrenner ini terdapat tiga sistem, iaitu mikrosistem ibu bapa, mesosistem guru dan juga persekitaran. Okey, ibu bapa ni apabila mereka dah tahu mereka mempunyai kanak-kanak istimewa, jadi mereka perlu mengambil langkah-langkah atau pencegahan lah untuk kanak-kanak ni. Okey, teori Bronfenbrenner. Bukan sahaja ibu bapa yang perlu memainkan tugas yang penting, malahan guru juga perlu memainkan tugas yang penting. Akan tetapi tugas guru bukan sahaja untuk mengajar, tetapi membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada kanak-kanak. Contohnya, guru ni dia perlu memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran tu menyeronok, dan juga guru perlu memantau perkembangan kanak-kanak daripada semasa ke semasa supaya guru tahu tahap perkembangan kanak-kanak sehingga down ni dah ada, contohnya mereka dah pandai menulis ke dan sebagainya. Okey, baiklah, selain daripada teori Bronfenbrenner tadi, dalam kajian kes ini kami telah menggunakan model Maria Montessori, iaitu umum mengetahui beliau seorang tokoh yang mengendalikan kanak-kanak istimewa. Jadi di dalam model Maria Montessori ni terdapat beberapa kaedah yang boleh membantu kanak-kanak istimewa ni menjalani kehidupan yang akan datang. Okey, kaedah-kaedah yang digunakan ialah alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan diri mereka. Contohnya, diri rasa, diri sentuh, diri bau dan sebagainya. Guru juga perlu memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meneroka pengalaman baru, dan guru harus memantau kanak-kanak tersebut. Kaedah yang digunakan menekankan sensory teaching dan learning, iaitu mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Contohnya, guru boleh menggunakan PNP seperti alat bantu mengajar, seperti pintawa, latihan mengecam warna dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurdin Hayani binti Ilyas. Hari ini saya akan present mengenai metodologi kajian. Di dalam metodologi kajian, saya akan beritahu bagaimana saya membuat temu bual bersama ibu responden dan juga apa yang ada di dalam borang soal selidik saya. Cara saya menemu bual ibu responden ini menggunakan aplikasi Google Form. Di dalam aplikasi Google Form ini, saya kemukakan beberapa soalan berdasarkan kepada masalah kanak-kanak tersebut, iaitu beliau menghadapi masalah syndrome Down dan juga speech delay. Dalam analisis yang kami buat, terdapat beberapa soalan yang mengenai pendapat responden tentang masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas ini. Berdasarkan data ini, setiap soalan yang ditanya, responden diberikan beberapa pilihan jawapan seperti sangat tidak setuju, sangat setuju, neutral, setuju dan juga sangat setuju. Soalan yang ditanya kepada responden mengenai kanak-kanak tersebut adalah dari segi pembelajaran, tingkah laku dan juga hubungan antara ibu bapa dan kanak-kanak tersebut. Antara beberapa kenyataan dari segi kenyataan soalan dari segi pembelajaran adalah pengukuran terhadap penguasaan pembelajaran kanak-kanak syndrome Down adalah pada pencapaiannya, bukan pada faktor umur. Jawapan yang diberikan oleh responden adalah sangat setuju. Selain daripada soalan dari segi pembelajaran, ada juga soalan dari segi tingkah laku. Contoh soalan dari segi tingkah laku,
ialah kanak-kanak sinda Down memerlukan pendidikan awal dalam menguruskan diri sendiri sebelum memasuki alam persekolahannya. Responden bersetuju dengan kenyataan yang diberikan. Terdapat juga jawapan responden yang tidak setuju dengan kenyataan yang diberikan. Contohnya, faktor utama punca speech delay disebabkan kanak-kanak ini tidak belajar merangkai ketika usia masih kecil. Responden tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Justru itu, melihat kepada jawapan responden berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh pengkaji bahawa responden juga berpendapat dengan sesetengah soalan dan terdapat juga pilihan jawapan yang tidak setuju berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ibu terhadap kanak-kanak yang menghadapi masalah keperluan khas ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syairah binti Ramli. Saya akan menerangkan tentang langkah intervensi. Apa yang dimaksudkan dengan intervensi? Menurut KA 2001, intervensi bermaksud memberi perkhidmatan rawatan, pemulihan dan juga khidmat nasihat kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa sebaik sahaja kelewatan perkembangan dapat dikesan. Okey, kita pergi kepada langkah intervensi. Langkah intervensi yang pertama adalah berasaskan pusat. Intervensi ini biasanya dilakukan di dalam dan juga luar bilik darjah. Dalam intervensi ini, gurulah yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan berdasarkan daripada maklumat yang diperolehi daripada ibu bapa dan juga doktor. Guru akan merancang kaedah yang sesuai dengan tahap dan keupayaan kanak-kanak tersebut. Manakala murid pula akan belajar melalui apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja. Terusnya kita pergi kepada langkah intervensi yang kedua, iaitu berasaskan hospital. Pihak hospital biasanya menyediakan intervensi ataupun perkhidmatan seperti terapi fisio, terapi cara kerja seperti menguruskan diri, dan yang ketiga ialah terapi pertuturan. Intervensi ini akan dijalankan oleh ahli-ahli yang pakar dan juga terlatih sahaja. Selain itu, ibu bapa juga akan mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor ataupun pihak hospital bagaimana untuk mengurus kanak-kanak keperluan khas ini, kerana kanak-kanak ini tidak sama seperti kanak-kanak yang normal. Seterusnya kita pergi kepada langkah intervensi yang ketiga, iaitu berasaskan rumah. Selain daripada pihak guru dan pihak hospital, ibu bapa lah yang memainkan peranan penting dalam menjayakan program intervensi awal ini. Oleh itu, ibu bapa jangan merasa kecewa jika mempunyai anak-anak berkeperluan khas. Sewajarnya ibu bapa memberi perhatian, dorongan dan sokongan yang penuh kepada kanak-kanak ini supaya mereka juga rasa dihargai seperti kanak-kanak normal yang lain. Selesai sudah langkah intervensi yang saya terangkan tadi, seterusnya saya akan pergi kepada kepentingan intervensi awal. Kenapa pentingnya intervensi ini? Kepentingan intervensi awal yang pertama adalah dapat mengurangkan kesan kelewatan perkembangan yang dialami. Malah ia juga dapat mengelakkan daripada menjadi semakin serius. Kepentingan intervensi awal yang kedua ialah dapat mengembangkan atau memaksimumkan potensi kanak-kanak ini. Contohnya melalui kaedah multisensory. Kanak-kanak dapat memegang, merasa, menghidu, melihat dan mendengar. Melalui kaedah ini, dapat merangsang minda kanak-kanak untuk bertindak balas terhadap semua deria tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, kehadiran anak istimewa boleh menyebabkan perubahan struktur sesebuah keluarga yang dinamik. Keadaan ini berlaku kerana setiap ahli keluarga perlu belajar cara mentafsir keperluan anak istimewa yang hanya boleh berkomunikasi melalui gerak-geri mata dan bunyi. Ia menjadi satu usaha kolektif seluruh keluarga
untuk memahami kelakuan anak istimewa sementara memastikan keperluan ahli keluarga yang lain turut dipenuhi. Sebagai langkah pertama, ibu bapa tidak harus beranggapan bahawa kekurangan anak istimewa mereka adalah fokus utama keluarga. Salah satu cabaran utama yang bakal dihadapi adalah perhubungan antara anak istimewa dengan adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan dan masyarakat. Ini mungkin sukar bagi adik-beradik kepada anak istimewa untuk memahami bahawa ibu bapa mereka bukan hanya memihak kepada adik-beradik istimewa mereka sahaja. Ia juga menjadi sukar kepada mereka untuk menerima adik-beradik yang mempunyai kecacatan dari segi mental, fisiologi atau kemahiran pembelajaran. Selain ahli keluarga, guru sebagai pengajar hendaklah merancang aktiviti pengajaran yang sesuai, memberi alat bantu mengajar untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Melaksanakan rancangan pengajaran yang telah disediakan dan membuat penilaian atas segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Melalui maklum balas yang diperoleh dari penilaian, guru dapat menambahbaikkan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru haruslah menggunakan pendekatan yang kreatif dan kritis untuk menarik minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.